apa yang kita belajar hari ini, petua kosinus. Petua kosinus. So kalau kamu tengok petua sinus, setiap kali bila kita gunakan petua sinus, dia hanya akan melibatkan dua sisi, dua sudut. Tapi bila kita gunakan petua kosinus, ini satu rumus baru lagi. Macam cikgu cakap tadi lah petua kosinus punya macam mana rumus ini datang, cikgu tidak buktikan. Kalau kamu nak tahu, kamu tengok buku teks buku teks ada cikgu lebih kepada macam mana nak gunakan So petua kosinus dia akan melibatkan tiga sisi. Beza dengan petua sinus, dia hanya melibatkan satu sudut sahaja. Dia hanya melibatkan satu sudut sahaja. Tiga sisi plus satu sudut. Maksud saya macam ni kalau kamu tengok contoh pertama saya, kalau cikgu bagi maklumat ini kepada kamu, boleh tak kamu gunakan petua sinus kamu? Contoh pertama ini. Kalau saya gunakan petua sinus, cikgu ambil PR, pasangan dia mana? Ada tak? Tak ada. Sudut pasangan dia ada tak? PR. Dia punya sudut pasangan di mana? 7/3. Di tempat P ke tempat Q ke tempat A? 7/3. Kalau PR ada. Kalau saya ambil 5.5, dia punya sudut pasangannya di mana? Dekat R. Dekat R Kalau nak sebut dengan lengkap, dia ialah PRQ ataupun QRP lah. Kalau saya ambil 7.5, QPR. QPR. So kamu akan tengok, kalau cikgu bagi satu segitiga dengan maklumat macam ini, saya tak boleh gunakan petua sinus. Sebab tak kisah macam mana saya ambil, saya sentiasa ada dua benda saya tak tahu nilai. Kalau saya ambil dua yang tepang ini, minta maaf, ada dua saya tak tahu. Saya tak tahu sisi PR, saya tak tahu sisi PRQ. Kalau saya ambil dua di belakang ini, tak boleh juga sebab ada dua sudut saya tak tahu nilai. Kalau saya ambil satu di depan, satu di belakang, saya pun tak boleh selesaikan sebab ada dua benda saya tak tahu. So, bila keadaan ini berlaku, kita tidak boleh gunakan petua sinus. Mungkin awak kata, cikgu sebelum ini boleh saja. Sebelum itu cikgu adjust lah soalan boleh punya. So sekarang cikgu nak bagi, sebenarnya bukan semua segitiga boleh gunakan petua sinus boleh dapat jawapan Contohnya macam soalan satu ni, kalau cikgu bagi maklumat macam ini, kamu nak gunakan petua sinus tak boleh. Nak dapat petua sinus tak boleh. So waktu itu kita kena gunakan satu rumus lagi yang kita akan belajar hari ini, iaitu petua kosinus. Petua kosinus kamu akan dapati dalam rumus ini dia akan melibatkan tiga sisi satu sudut. Tiga-tiga sisi akan digunakan. Tapi antara tiga sudut, satu sudut saja akan dipakai. So dengan ini, bila kamu nak gunakan petua kosinus bila kamu nak gunakan petua kosinus, yang jadi tempat yang kamu kena ambil kira punya ialah sudut dia. Sebab sudut dia yang mempengaruhi susunan sisi nanti. Kalau kamu tengok sudut saya A, dia punya pasangan di depan sekali. Maksud saya, contoh pertama, itu pasal kecilkan. Kalau contoh pertama, saya nak gunakan petua sinus. Sama juga berat tak? Okey. Baik, kenapa tak nak padam? Sebelum ini tak boleh padam sebab file saya terlalu berat. So, saya sudah pandai kecilkan file ini. Tapi tak elok juga. Okay. Baik, lebih kurang saja.
Sama aja. Saya ingat saya sudah settle. Okey. Okay, maksud saya di sini contohnya contoh pertama ini, saya nak gunakan petua sinus tak boleh sebab tak kisah macam mana saya ambil, selalu ada dua benda saya tak tahu. Kecuali kamu nak buat persamaan serentak. Tapi sangat rumit sebab dia bukan persamaan serentak, tak tahu ada persamaan berapa persamaan yang kena buat. So kita akan gunakan petua sinus. Okay, bila gunakan petua sinus, oleh kerana petua sinus itu sendiri, ketiga-tiga sisi akan pakai. Maksud saya, bila saya nak pakai, saya boleh buat P, okay? Kan kalau kamu tengok rumus saya, saya boleh buat okay, PR kuasa 2 sama dengan 5.5 kuasa 2 tambah 7.5 kuasa 2 dan seterusnya. Saya boleh juga 5.5 kuasa 2 sama dengan 7.5 kuasa 2 tambah PR kuasa 2 dan seterusnya. Ataupun saya boleh pilih 7.5 kuasa 2 sama dengan 5.5 kuasa 2 tambah PR kuasa 2 dan seterusnya. Sebab dalam rumus petua sinus itu sendiri, okay, macam nak kecilkan bagian mudah. Okay, kalau kamu tengok petua sinus itu sendiri, ketiga-tiga sisi ada. So macam mana saya nak buat keputusan? Pertama, kedua, ketiga, siapa betul? Siapa ialah A, siapa ialah B, siapa ialah C? Okay, So, bila kamu gunakan petua sinus nak tentukan mana satu nak digunakan, sebenarnya yang kawal dia ialah sudut mana awak nak pakai. Contohnya soalan pertama ini, kamu ada satu sudut saja. So sudut mana yang kamu nak pakai? 73 itu kan? So kalau kamu gunakan 73, sebagai A kamu, maka sisi A di mana? PR. Pasangan PR. Dengan kata lain, bila untuk soalan ini, kalau saya nak gunakan petua kosinus, saya tidak boleh gunakan ini ataupun ini. Saya mesti gunakan yang pertama punya. Itu cara kamu pilih petua kosinus, siapa merupakan A, siapa merupakan B dan C. BC sebenarnya tak kisah. Kalau kamu terbalikkan 7.5, 5.5 tak apa. Tapi siapa ialah pertama itu sangat penting. Salah tentukan rumus awak adalah salah. Okey. Sebelum saya selesaikan, pergi tengok contoh sebelah, contoh 3. Cikgu tanya sudut BAC. Maksudnya cikgu tanya sudut ini. So cikgu tanya kamu, kalau saya nak gunakan petua kosinus, sisi pertama yang saya akan pakai ialah apa? 7.8 cm. Saya akan gunakan 7.8. Sebab saya mesti ambil opposite dia punya. Lihat? Tak kisahlah sudut itu diberi oleh soalan contoh pertama, cikgu bagi sudut itu 73. Ataupun itu merupakan sudut saya nak cari, sudut BAC. Okay. Bila kamu gunakan petua kosinus, sangat penting mesti tengok dulu sudut mana kamu nak rujuk. Cikgu tak tahulah, itu mungkin sudut yang diberi oleh soalan, contoh pertama 73, ataupun itu sudut yang awak nak cari nanti. Macam contoh 3, sudut A itu, tak kisah. Tapi yang pentingnya kamu mesti tengok dulu sudut mana kamu nak rujuk. Lepas itu, dari situ kamu pergi tengok sisi opposite dia yang matching dengan dia punya. Di mana? Dia mesti merupakan yang tepang sekali punya sisi. So contoh 1 cikgu akan pilih PR, contoh 2 saya akan pilih 7.8. Itu sebabnya. Ada orang tidak tahu kenapa cikgu pilih PR ataupun 7.8, perlu saya terangkan lagi atau bagi contoh lagi? Ada tak?
Tak ada. Okey. So kalau tak ada, selepas awak buat keputusan itu, yang lain tu kita sambung kira je lah, tak ada apa, sudahlah So kita masuk formula saja, B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Siapa B, siapa C, tak apa Maksudnya cikgu, 5.5, 7.5, macam mana cikgu tahu 5.5 dulu, bukan 7.5 dulu? Tak kisah. Kamu buat 5.5 dulu pun boleh, kamu buat 7.5 dulu pun boleh. Dia tak ganggu apa-apa. Tolak 2. So, P kita 5.5, C kita 7.5, cos sudut kita 73. Okay. So, lepas tu boleh kira. Tekan kalkulator aja kan? Okay, cuba tekan, bagi jawapan. Semua orang kena praktis tekan kalkulator sebab bila rumus itu panjang, selalu dalam exam nanti, masalah kamu tekan kalkulator. Okey, berapa jawapan kamu? Kecuali awak tak ada kalkulator di sekeliling awak lah Kalau tidak ada, tu mesti keluar tekan. Berapa nilai kamu? Tujuh poin 90. You sudah punca kuasa 2 Okey. Okey. So, kawan kamu sudah punca kuasa 2, kamu dapat 7.90. 90. Berapa? 9. 90. Sudah pundakan. Sudah pundakan Okay. Kalau kamu terus tekan terpelakan tu, kamu dapat saja 62.37933436 lah. Ikut kalkulator saya kalau saya tak salah tekan. Okay. So lepas itu kamu jangan lupa sebab rumus itu ialah PR kuasa 2 So itu sebenarnya kawan kamu punca kuasa 2 kepada jawapan kamu. Itu yang dia pundakan dapat 7.90. Okay. Jangan lupa dalam matematik tambahan kalau kamu dapat nombor perpuluhan yang panjang sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan untuk nombor yang besar. Kalau untuk nombor yang sangat kecil dia perlu 4 angka berarti. Macam soalan ini kalau kamu tekan dia sepatutnya 7.8980589898 kan. So kawan kamu buat 2 tempat perpuluhan. So ikut peraturan matematik kalau nampak 8 dia tambah 1. So dia tulis untuk saya 7.90. Tak boleh tulis 7.9. Mungkin kamu kata cikgu 7.90 7.9 nilai dia sama. Tapi bila kamu tulis 7.9, cikgu tidak akan tahu awak sebenarnya pundakan kepada 2 tempat perpuluhan. Sebab awak bagi saya 1 tempat perpuluhan saja. So mesti tulis kepada saya 7.90. Hanya boleh tulis kepada saya 7.9 kalau awak tekan kalkulator benda itu memang putus. Memang 7.9. Maka okey. Tak payahlah kubur kosong di belakang. Sebab dia memang putus. Kalau dia dapat nombor perpuluhan yang panjang, ingat pastikan bagi saya sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan dan nak pundakan tolong ikut peraturan. Bukan suka-suka buang je nombor di belakang. Okey, contohnya kamu dapat nombor ini. Katakan kamu, cikgu saya tidak pasti nak tulis 7.9 ke tulis 7.90. Tak berapa pasti. Maka tak payahlah susah hati situ. Ambillah banyak sikit. Bagilah saya 7.898. Maka tak payah pening di situ. Boleh Okey, itu satu saya kena beritahu kamu Sentiasa kalau jawapan ini kena bagi saya 2 tempat perpuluhan, boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, kedua, ada di antara kamu, mungkin bila kamu tekan atas ini, kamu suka tulis jawapan ini, 62.3 tu. Okey, bila kamu tulis di sini ini bukan jawapan terakhir kita kan? Maka cikgu tidak galakkan kamu, waktu ini awak sudah buat 2 tempat perpuluhan. Kalau siapa perlu tulislah. Cikgu tak galakkan. Kalau waktu itu kamu nak tulis
Kalau dia putus, tulislah penuh. Kalau tidak, bagi lebih sikit. Bagi lebih sikit, okay? Supaya elakkan jawapan kamu nanti terkeluar daripada jumlah yang ada dalam pemakahan kita. Okay? Sebab siapa kalau bunda terlalu besar di sini, nanti bawah itu sudah tak jadi. Ini sebab ada di antara kamu nanti, alah malah nak buat banyak-banyak, buat 62 cukup lah, nanti bawah itu saya buat 2 tempat perpuluhan. Jawapan awak akan lari daripada jumlah yang sebenar, so nanti awak tak dapat makan. So kalau siapa boleh macam kawan kamu, lagi senang. Tak payah tulis, terus bagi saya PR punya jawapan. Tapi mesti tulis PR di tepang ini. Kalau kamu tak tulis PR di sini, yang cikgu faham nanti 7.90 ialah PR kuasa 2. Awak belum jawab soalan saya. So wajib tulis PR di sini. Tak tulis, belum jawab soalan. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada contoh 3. So, okey, kita sudah pilih 7.8 itu sebagai A. So, dua sisi lagi 6.5 dengan 12.3. Tak kisahlah mana satu kamu tulis dulu. Kamu boleh tulis 6.5 dulu. Kamu pun boleh tulis 12.3 dulu. Tak kisah siapa ialah B, siapa ialah C. Dia tidak ada kesan. Nilai dia nanti serupa je. 12.3. Cikgu tulis baru sebab penyelesaiannya panjang sikit. Sekejap. Cikgu tulis semula. 7.8 kuasa 2 sama dengan 6.5 kuasa 2 tambah 12.3 kuasa 2 tolak 2, 6.5, 12.3. Rumus kita ada lagi belakang cos sudut yang kita nak cari itu. Mana dia pergi? Mana nombor saya tulis? 12.3 cos apa? Dia pergi atas. Okey, 12.3 cos BAC. Okay, so kalau macam ini, kita perlu selesaikan dia lah sebab ada nombor di kiri, ada nombor di kanan So ada di antara kamu mungkin gunakan shift calculate. Untuk soalan trigo kalau kamu guna khasnya cos, kalau gunakan shift calculate punya, maksudnya awak gantikan ini dengan X, ini dengan pink color punya. Kadang-kala dia boleh bagi jawapan, kadang-kala tak jadi. So cikgu harap kamu boleh buat secara manual Okey, untuk buat secara manual ada buku ajar kamu cara pindah dia. Okey, cikgu akan ajar kamu sebab kalau cara pindah awak belajar itu awak kena hafal rumus. Rumus ini tak dipekarkan dalam exam. So cikgu akan ajar kamu selesai secara algebra So apa yang kamu buat kamu kira ini. Kamu kira ini. Kamu kira ini dengan kalkulator. Lepas tu kamu kira ini dengan kalkulator. Kamu kira ini dengan kalkulator. 3 tempat. Kira secara perasingan. Maksudnya awak tekan 7.8 kuasa 2 berapa? Yang tengah-tengah ini 6.5 kuasa 2 tambah 12.3 kuasa 2 berapa? Tolak itu tinggalkan. Lepas tu yang belakang ketiga itu kamu kira. Kamu tahu tak kenapa cikgu tak kira 2, 3 itu sebaris? Kenapa cikgu tak suruh kamu kira dari sini sampai sini? Siapa tahu apa sebabnya? Sebab ada darab kos. Ya, dalam peraturan matematik, sini darab, sini darab, sini darab. Sini tambah, sini tolak. So dalam peraturan matematik, belakang kena settle dulu. Baru saya boleh buat kerja tolak kan. Tapi masalah sekarang saya tak dapat settle belakang. Sebab kos BSC, saya tak tahu BSC berapa, saya nak cari. So saya tak mungkin boleh selesaikan belakang. Itu sebabnya kenapa kamu tak boleh kira dari sini terus sampai ke belakang. Kamu kena kira secara 3 bulatan macam yang cikgu highlight itu. Okey, cuba kira kejap.
Okey. So, jawapan 7.8 kuasa 2. Jangan pundakan apa-apa sebab banyak sangat nombor tu. Okay. You boleh bagi saya. Okey. Point 84. Boleh ya, sama dengan. Okey. Satu lagi. Boleh bagi pecahan, boleh bagi nombor perpuluhan ya. Okey, apa dia? 193.93 point 54. Okey, 54. Okey, yang ketiga, bulatan yang ketiga. 159 saja. point 9. Point 9. Okey, cos BAC. Boleh ya? So ingat bila kamu nak selesaikan petua kosinus, buat 3 bulatan tu kamu kira dulu. Okey, lepas itu macam nak buat? Okey. Lepas ini kita akan pindahkan ini ke depan, ini ke belakang. Kejap. Ini ke belakang. Boleh? So, tolak 159.9 cos BAC. Kalau saya pindah ke kiri, jadi 159.9. Okey, saya dapat 159.9 cos BA apa kalau bertukar warna? Mana hijau saya pergi? BAC, okey, sama dengan 193.54. 60.84 kalau pindah ke kanan? Tolak. Okay, lepas itu saya rasa kamu tak ada masalah lah. Azibra yang tak susah lah. Okay. So, kira belakang dulu. 193.54 tolak 60.84. 132.7. So, lepas itu? Pindah. 159. Okay. So, pindah 132.7 bahagi 159.9. Dapat satu nombor perpuluhan tak putus kan? So, kalau siapa boleh tulis tak apa. Tapi kalau ada orang kata cikgu tak tulis, tak erti buat seterusnya, maka awak tulislah. Tapi macam cikgu cakap, ambil banyak sikit. Sebab dia bukan langkah ke akhir kita. 829893 6836. Ambillah panjang sikit. Kalau tak nak sepanjang macam sepiji sepulak macam kalkulator, pendek sikit tak apa. Tapi jangan sampai cikgu 0.83. Jangan besar sikit. Okey, lepas tu pindahkan. Macam nak pindah cos? Yang macam mana? Negatif shift cos. Okey, cara kita tekan kalkulator ialah shift cos. Ada orang di mana kalkulator akan keluar inilah. So kamu shift cos. So kalau kamu nak elakkan penghampiran, kamu boleh shift cos answer. Maka tak buatlah penghampiran langsung. So jawapan betul. Jawapan saya betul? Betul, teacher. Okey, itu jawapan 33.91 darjah. Tak payah tulis dalam bentuk minit tak apa sebab MX kita soalan subjektif. So dia benarkan kamu tulis jawapan dalam nombor kepuluhan.
Kalau matematik bahagian objektif sana, dia suka kamu tulis 33 darjah 55 minit. Okey, dari MS tak apa, boleh tulis dalam tempat perpuluhan ya. Okey, so bila kita gunakan petua kosinus cari sudut, kamu percaya sajalah itu jawapan dia. Tak payah macam matematik pergi buat 180 tolak dia. Tak payah pergi tengok, oh cikgu itu sudut tirus ke sudut cakar. Kalau sudut cakar saya kena buat 180 tolak dia. Tak payah. Memang kalau kita gunakan petua kosinus, dia memang akan bagi jawapan yang memang dikendaki oleh soalan. Sebab tadi cikgu kan pernah suruh kamu testing try and error kan. Kalau sudut tirus dengan sudut cakar untuk cos nilai dia tak sama. So kalkulator memang dia akan bagi jawapan yang betul sebab dia boleh bezakan sudut tirus dengan sudut cakar untuk cos. Dia tak boleh bezakan sudut tirus, sudut cakar untuk sin. Untuk cos dia okey. Okay, so untuk siapa yang tak boleh buat menu tu, saya harap sekurang-kurangnya awak buat ini. Lepas tu awak cuba nasiblah gunakan shift calculate. Kadangkala dia bagi ini. Kadangkala dia bagi nombor yang sangat besar. Nombor ini sebenarnya cikgu tak boleh terangkan di sini, nanti bila sampai form 5 akan belajar. Nombor itu tak salah, tapi itu bukan nombor yang kita nak. Macam kuadratif lah. Kalau awak tak pakai teknik kuadratif yang betul, awak gunakan macam biasa saja shift calculate. Kadang-kala kalkulator memang bagilah jawapan yang kita nak, tapi kadang-kala dia bagi jawapan yang kita tak nak. Itu masalah ni kalau kita gunakan shift calculate untuk trigonometry. Sebab jawapan untuk trigonometry ada banyak. Bila ada banyak, itu kelemahan kalkulator, dia mampu bagi kita satu aja. Bila dia mampu bagi kita satu, kita tak boleh percayalah yang dia bagi tu betul-betul kita nak ke yang bukan kita nak. Lihat. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Mana pergi sudah? Oh ya, sudah ada kertas. Kejap. Kejap, bisa jadi berat. Okey, kita tengok contoh ketiga. Mungkin cikgu tutup, cikgu masuk balik sebab bila saya contoh banyak dia jadi berat. Kejap. Save. Okey, mana pergi? Kejap. Masuk balik. Okey, yang terus ke? Okey. Dia ringan sikit. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Semua contoh yang cikgu tunjuk di sini ialah jenis kalau kamu nak gunakan petua sinus tak boleh punya. So kita terpaksa gunakan petua kosinus. Memang biasanya kalau orang bagi kita satu segitiga, kita akan cuba mula dengan petua sinus. Petua sinus tak boleh, baru kita nak gunakan petua kosinus ya. Okey, so cikgu nak tanya kamu untuk contoh 2, sudut apa yang kita ada? ABC. ABC kan 115. So sisi pertama kita mesti yang mana satu? AC. AC. Okay. So AC ini cikgu jadi dia sebagai yang pertama bukan sebab soalan ini minta saya AC. Bukan sebab itu. Sebab sudut yang terlibat itu ialah 115. Maksud saya kalau sekarang cikgu lukis satu segitiga kepada kamu, cikgu bagi ni 115, cikgu bagi ini 4.2, kononnya cikgu bagi kamu ini 8. Cikgu tanya apakah BC? Bila katakan kamu nak gunakan petua sinus untuk selesaikan soalan ini, kamu memang kena, sebab awak pilih 115, tepang itu memang kena 8 kuasa 2. BC terpaksa di dalam. Dia cikgu nak beritahu, bila kita gunakan petua kosinus, siapa merupakan sisi yang pertama sekali, bukan sebab soalan tanya apa. Sebab ialah sudut apa yang kita ada. Saya ada sudut 115 dekat B sana, maka sisi pertama saya mesti sisi AC.
Tapi biasanya kalau apa yang berlaku macam yang cikgu contoh di bawah itu, kita tidak suka gunakan buat ini sebab dia ada kreatif. Bila keadaan ini lebih senang ialah kamu gunakan petua sinus. Petua sinus tapi modified sikit. Maksudnya mungkin awak cari sudut lain. Kita pernah buat contoh ini sebelum ya. Okay. Ada minyak. Okay, so kita mulai. So AC kuasa 2, so 2 sisi lagi, satu ialah 4.2. Siapa dulu, siapa kemudian tak apa. Tolak 2, 4.2, 8. Ini cikgu gunakan rumus petua kosinus atas sangat. Cikgu susah nak move. Cos 115. So ini senang lah kan, kita kira belakang, lepas tu punca kuasa 2. Okay, buat cikgu nak jawapan tak akhir sahaja. Sebab ini senang. 10.49. Sudah pundakan. Yang lain dapat jawapan sama ke? Kalau tidak nanti seorang salah, semua orang saling jawapan yang salah. Yang lain semua dapat jawapan yang sama ke? Dapat. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh 4. Contoh 4, cikgu minta sudut ABC. Sudut B sana. So, siapa mesti ditepang sekali? Sisi mana kena tepang sekali? 12 AC. 12.3 AC mesti tepang sekali Okey, lepas tu 6.2, 7.8 tolak 2. Rumus ini kamu tak hafal tak apa memang ada dalam senarai rumus nanti. Cos sudut A, B, C. Okey, so ingat cikgu kata soalan jenis ini kalau kamu nak kira 3 bulatan ini. Kira ini dulu, kira ini dulu, kira ini dulu. Okey, lepas kamu kira, pindah ini dan ini dulu. Lepas itu okeylah sebab dia sudah jadi algebra yang senang. Tapi sebelum ini, kebanyakan orang salah sebab langkah-langkah ini. Okey, kira 12.3 kuasa 2. Okey, ialah 151.29. Cikgu tekan kalau salah cakap dengan saya, kalau tidak cikgu tulis saja. Kamu tekan sendiri, lepas tu tulis saja. Congak-congak tengok jawapan cikgu, kalau lain cakap Sama? Sama. Lepas tu yang warna kuning tu kita pindah. Kerja serupa macam tadilah Cos ABC tolak 151.29. Di belakang cuma kurangan. Kamu dapat negatif 48.2. So, cos sudut ABC sama dengan negatif 48.2 bagi 101.4. Ya. Kamu dapat. Ini kalau tak tulis keluar tak apa yang panjang-panjang ini. Sebab kamu boleh terus shift cos Okay. Lepas tu kita dapatlah sudut ABC sama dengan shift cos answer 118.38. Sama tak? Sama.
Okay, kamu nampak tak? Kali ini saya dapat sudut cakar. Dalam gambar aja kalau kamu tengok ABC memang sudut cakar. So, gunakan petua kosinus, kita tak risau kalau jawapan dia ialah sudut cakar, dia memang akan bagi kita sudut cakar. Dia tak macam petua sinus. Petua sinus mata kena tengok kejap. Itu sudut tirus ke sudut cakar? Kalau sudut cakar kena buat 180 tolak dia. Petua kosinus tak ada masalah itu. Kalau jawapan dia sudut cakar, memang dia bagi kita sudut cakar. Kalau jawapan itu sudut tirus, memang bila kita kira-kira, dia memang bagi kita sudut tirus. Kita sendiri tak payah risau. Boleh? Ada apa nak tanya tentang petua kosinus ini? Tak ada, teacher. So, latihan hari ini banyak sikit So, pertama ialah latihan 9.2.1. Yang ini, okay, 3 soalan ini memang untuk buat dia pakai sajalah petua kosinus. Tak payah pening punya. Okay? Nak cari panjang AB memang petua kosinus, panjang PQ petua kosinus, dua sudut itu pun petua kosinus. Sebab latihan 9.2.1 cikgu hanya nak pastikan awak boleh isi nilai itu dengan susunan yang betul dan boleh selesai. Okay, so kamu buat dulu latihan 9.2.1. Sudah siap? Sepatutnya awak kena jawab Google Quiz cikgu dululah. Sebab Google Quiz hari ini memang cikgu uji petua kosinus sahaja. Okay, lepas itu baru buat latihan 9.2.2. Okay, bila latihan 9.2.2 ini, okay, yang ini sebenarnya bukan ada benda baru, tapi cikgu telah gabungkan petua sinus dan petua kosinus sekaligus dalam satu soalan. So, cikgu nak uji kamu, tahu ke soalan ini saya kena jawab pakai petua sinus ke nak jawab pakai petua kosinus? Sebab inilah yang berlaku dalam exam. Kamu sendiri kena tahu mana satu rumus nak pakai. Okay. So, masa ada sikit lagi, cikgu cuba bimbing sikit. Okay, soalan 1. Raja menunjukkan trapezium ABCD. AD selari dengan BC. AD selari dengan BC. So, bila AD selari dengan BC, ada apa kamu tahu tak? Kalau cikgu cakap AD selari dengan BC, apa kaitan dengan segitiga ni? Siapa tahu? Dua garis yang selari, apa yang kamu tahu? Kalau tajuk geometri koordinat, kita akan kata kecerunan sama lah ya. Tapi ini bukan tajuk geometri koordinat. Ini tajuk berkaitan dengan segitiga. Kalau segitiga berkaitan dengan panjang sisi dengan sudut. So, bila cikgu kata AD selari dengan BC, apa yang kamu tahu? Kamu jangan baca saja. Okey, siapa boleh fikir? Apa dia? Trapezium. Okey, trapezium. Okey. Yalah, kita tahu trapezium ada dua sisi yang selari. Lepas tu yang soalan kata AD selari dengan BC. Dia sebenarnya nak beritahu sesuatu berkaitan dengan sudut. Okey, bagi tip sikit. Dia sebenarnya nak beritahu kamu tentang sudut. Apa dia? Oh, sudut yang kalau Z tu. Ya. Okay, ayat ini dia sebenarnya nak cakap dengan kamu sudut ini sama dengan sudut ini. Itu sebabnya bila baca soalan cakap okey selari. Selari. Dia cakap benda-benda ini ada sebabnya. Dia nak memberitahu kamu sudut itu sama dengan sudut itu. Okey, kamu tahu sudut itu berapa lah? Tak. Boleh cari tak? Boleh. Macam mana? 180 tolak 78 tolak 45. Okey, segitiga ABD ni atau di 78 ini 45, maka awak boleh cari ini. Kadang-kadang bila kita jawab soalan jenis ini, kalau benda ini kita nampak dan dia bukan sangat susah nak kira punya, kita cari letak aja.
Dia pakai tak pakai nanti baru tak fikir. So sekarang kita boleh terus cari. Walaupun tak tahu nanti pakai ke tak pakai. Cari aja. 180 tolak 78 tolak 45. Jawapan? RM57. 57. So kita tulis terus 57. Nanti pakai ke tak pakai fikir kemudian. Okay, lepas tu cikgu bagi BCD ialah satu sudut cakar. Ini ialah satu sudut cakar. Okay, so alert nanti jika, saya tak pasti, jika saya ada gunakan petua sinus untuk cari sudut di kawasan tu, berhati-hati. Saya kena buat 180 tolak jawapan kalkulator. Mungkinlah sesuatu di situ untuk ingatkan sendiri. Biasanya soalan tidak bagi maklumat ini sesuka hati. Dia pagi ini sebenarnya dia nak cakap sesuatu dengan kamu. Kenapa cikgu akan tulis itu ialah nanti gunakan petua sinus cari sudut, saya kena ambil jawapan itu. Saya tak fikir petua kosinus sebab petua kosinus tak ada masalah. Okay, Lepas tu soalan kata berikan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan. So kalau dalam exam kamu nampak soalan yang ada ayat ini, maksudnya nanti jawab soalan ABC ini, jawapan awak mesti dua tempat perpuluhan. Kalau kamu bagi lebih akan ditolak markah. Kadang-kadang kita baca soalan tak ada ayat itu. Kalau tak ada ayat itu, untuk standard SPM kita pegang itu sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Kecuali nombor itu kecil, maka 4 angka per erti. Kita boleh sesuka hati. Macam tadi saya katakan, tak tahu nak tulis 90 ke tulis 9. Saya ambil 3 tempat perpuluhan. Sebab waktu itu soalan tak cakap nak berapa tempat perpuluhan. Tapi bila sampai sini, cikgu cakap dalam mention dalam soalan tu, kena 2 tempat perpuluhan. Pastikan awak ingatkan jawapan nanti 2 tempat perpuluhan. Kalau awak bagi lebih, awak tak dapat markah untuk jawapan. Mungkin dalam Google Quiz cikgu, kamu kata cikgu waktu Google Quiz, saya buat 3 tempat perpuluhan, cikgu pun bagi cadangan tu kepada saya. Waktu Google Quiz ini, cikgu tulis itu supaya taklah banyak sangat jawapan yang ada pada kamu. Nanti sebab ada di antara kamu kan buat betul tapi cikgu kata salah. Sebab cikgu tak mampu nak senaraikan semua jawapan. 2 tempat perpuluhan punya jawapan, 3 tempat perpuluhan punya jawapan. So cikgu cutkan sikit. Itu lain sikit cerita lah. Okey, balik sini. Cikgu tanya garis panjang garis BD. Cari dulu BD di sini. Okey, cikgu tanya dalam diagram ini ada berapa segitiga? 2. So sekarang kalau saya nak cari garis BD, saya kena tengok segitiga ABD ke saya kena tengok segitiga BCD? Ataupun sebenarnya tak kisah. Dua-dua boleh. ABD. Kenapa? Sebab kita guna petua sinus. Kalau BCD? BCD tak boleh. Okey. Di sini bila kita jawab soalan jenis ini nak gunakan petua sinus. Okey, contohnya soalan ini ada 2 segitiga. Mana satu segitiga nak gunakan, kita cuba pilih segitiga yang ada banyak maklumatnya. So kalau kamu tengok segitiga ABD dengan segitiga BCD, segitiga ABD kita ada apa? Kita ada satu sisi, kita tulis kita ada satu sisi, kita ada sudut. Kita ada 4 maklumat untuk segitiga ABD. Tapi kalau kita tengok segitiga BCD, kita ada apa? Kita ada satu sisi, kita ada satu sudut. Ada lagi? Tak ada. Tak ada lah. Kita tahu dia sudut cakar tapi tak tahu nilai, maksudnya tak guna juga. So, kalau kamu tengok 2 segitiga ni, segitiga ABD ada 4 maklumat. Segitiga BCD baru 2 maklumat. So, pilih segitiga yang banyak maklumat punya. Sebenarnya, kalau satu segitiga kita ada 2 maklumat, kita tak mungkin boleh selesaikan. Petua sinus, petua kosinus, semua tak boleh pakai. Petua sinus, petua kosinus, jumlah sudut pun kita sekurang-kurangnya perlu 3 maklumat. Kalau satu segitiga hanya ada 2 maklumat, apa rumus pun tak boleh pakai.
Okay. So untuk jawab soalan PD ini, betul lah cadangan kawan kamu, kita akan rujuk kepada segitiga ABD. Dan kamu kata gunakan petua Sinus. sinus, boleh Kalau gunakan petua kosinus tak boleh sebab kita baru ada satu sisi. So betul lah cadangan kawan kamu ini kita gunakan petua sinus. Dapatlah jawapan untuk dia. Okey, lepas itu cikgu tanya apakah panjang CD? Kali ini nak tak nak segitiga itu sajalah kan? Sebab segitiga ABD langsung tak ada CD. Bila cikgu tanya apakah CD? CD di sini. So tak ada pilihan lah nak tak nak untuk jawab soalan B ini. Untuk jawab soalan B ini saya kena gunakan segitiga BCD lah. Sebab segitiga ABD langsung tak ada sisi BCD ini. Okay. Soalan saya nak gunakan apa? Cosinus. Gunakan cosinus. Sebab kita ada satu sudut, dua sisi. Okey, betul. Kita gunakan petua cosinus. Nanti kamu buat sendiri ya. Okey, macam mana buat? Fikir sendiri ya. Okey, C. Sisi BCD. So tak ada pilihan Awak nak ke tak nak, yang diminta oleh dia ialah sudut ini. So sekali lagi kita terpaksa melibatkan segitiga BCD. So untuk segitiga BCD ini kali ini kita sudah ada 3 sisi dan ada satu sudut. So kalau saya nak cari sudut itu, petua sinus ke petua kosinus? Dua-dua boleh guna. Dua-dua boleh. Hanya ingatlah kalau kamu gunakan petua sinus, nanti jawapan jangan terus ambil kena buat 180 tolak dia. Tapi kalau kamu gunakan petua kosinus, maka tak ada masalah. Gunakan petua kosinus punya, terus saja. Dia akan bagi kita jawapan dalam sudut cakar. Itulah bentuk soalan SPN nanti. Dia akan bagi kita satu segitiga, kamu kena ada kemahiran. Bila nak guna sinus, bila nak gunakan kosinus. Bila pula jumlah sudut 180 darjah aja. Dan ini hanya boleh dapat bila kamu buat banyak. Pengalaman yang tolong kamu sebenarnya. Okay, so latihan untuk hari ini, lepas awak siap petua kosinus punya, awak buat latihan 9.2.2 ini, ada 2 soalan saja, saya rasa. 3 soalan, sorry. Ada 3 soalan cikgu bagi kepada kamu lah. Okay, 2 dan 3 cikgu tak bimbing kamu, kamu fikir sendiri. Macam soalan 3, cikgu tulis ayat, gambar raja tak ada kan? Lukislah satu gambar raja supaya senang tengok pasangan dia. Lukis saja sesuka hati, satu segitiga. JKL, lepas tu masukkan 6 di mana, 11 di mana, 32 di mana. Okey, di sini dia ada nilai-nilai Hati-hatilah. Kalau tak silap saya, adik gunakan petua sinus cari sudut. Itu sebenarnya soalan ada nilai-nilai. Okey, so kamu cuba buat 2 latihan ini So itu saja untuk hari ini. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, boleh mula live Thank you, teacher. Okay, bye.